19,493 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti. PDRM telah berjaya menahan 7 warga negara asing di Sekatan Jalan Raya Ops Benting di atas kesalahan imigresen. Sekali lagi, saya ingatkan bahawa kerajaan akan mengambil tindakan tegas kepada mana-mana individu atau kumpulan yang cuba memasuki sempadan negara secara haram dan tidak akan berkompromi dengan mereka yang terlibat membantu parti ini. Mengenai Ops Sanitasi Awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 9,653 Ops sanitasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 14 Ops sanitasi meliputi 11 zon termasuk 2 zon kuning di 5 buah negeri termasuk Sabah 5 operasi, Kedah 4 operasi, Sarawak dan Melaka 2 operasi. Ops sanitasi ini melibatkan 30 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat serta 81 anggota pihak berkuasa tempatan ataupun PBT serta agensi-agensi lain yang turut juga disertai oleh 6 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat. Mengenai kuarantin wajib, dari 24 Julai sehingga 17 Ogos 2020, seramai 12,646 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa dan kesemua mereka telah ditempatkan di 63 hotel dan 5 institut latihan awam ILA di seluruh negara. Dari jumlah itu, seramai 43 individu telah dibawa ke hospital kerana positif COVID-19 dan 5,216 individu telah didischarge dan dibenarkan pulang ke rumah. Pegawai Kementerian Kesihatan bersama anggota PDRM telah membuat 481 pemeriksaan mengejut semalam untuk memastikan mereka yang masih menjalani kuarantin di rumah mematuhi SOP yang ditetapkan. Daripada pemeriksaan mengejut tersebut, 4 individu telah dikenakan tindakan. Umumnya, pengurusan stesen kuarantin berjalan dengan baik dan tidak timbul isu besar kecuali beberapa insiden. Ya, kita baca sendiri di dalam media sosial dan sebagainya, beberapa insiden seperti terpaksa menunggu agak lama untuk dihantar ke pusat kuarantin, ya, terutamanya di hotel-hotel. Keadaan ini berlaku kerana ketibaan penumpang secara serentak di KLIA misalnya. Jadi ini menyebabkan berlaku sedikit kelewatan untuk memproses mereka sebelum mereka dihantar ke hotel. Aduan yang kedua, apabila sampai di hotel, mereka terpaksa berada di dalam bas dan menunggu agak lama. Keadaan ini berlaku kerana mungkin ada 3 bas yang mengangkut penumpang untuk tinggal di satu-satu hotel tersebut. Dan kita tidak membenarkan PUS ataupun penumpang ataupun rakyat kita yang akan dikuarantin tersebut beratur banyak di kaunter hotel. Jadi kita selesaikan satu grup dengan satu grup. Jadi kalau agak lama mungkin dari segi proses untuk check-in, bayaran dan sebagainya, kadang-kadang timbul isu tak nak bayar dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan mungkin jika grup yang pertama itu slow, maka ianya akan melibatkan
2 grup yang belakang. Seperti saya contoh tadi, 3 bas. 1 grup dah lah beratur, mesti ikut social distancing, beratur, dan mereka perlu selesaikan satu persatu. Itu yang kadang-kadang menyebabkan berlaku kelewatan. Jadi penambahbaikan telah pun kita persetujui hari ini. Sebagai contoh, NADMA akan menyediakan satu portal yang akan diumumkan oleh NADMA dalam waktu terdekat ini, iaitu website mereka, dan mana-mana rakyat kita yang ingin pulang ke Malaysia, sebelum kepulangan mereka mesti menghantar informasi tentang mereka nak pulang itu, yang nak balik ke Malaysia, melalui portal ataupun website NADMA tadi. Mereka perlu laporkan yang pertama detail dari segi penerbangan mereka, flight number, dari segi ketibaan, begitu juga dari segi keperluan, sama ada mereka memerlukan hotel ataupun memerlukan ILA. Jadi supaya semua info tersebut diperolehi lebih awal sebelum mereka tiba, supaya NADMA boleh mengambil tindakan segera dari segi booking tempat dan sebagainya sebelum mereka pulang ke negara kita. Jadi perkara ini akan dimaklumkan oleh NADMA bila dimulakan, dan kita minta supaya NADMA menyegerakan dari segi website ataupun portal yang mereka akan keluarkan tersebut. Dan saya ingin maklumkan, ada yang mengatakan bahawa bilik-bilik berbeza-beza. Ada yang 5 star, ada yang 3 star, makanan pun agak berbeza. Jadi sebenarnya walaupun kerajaan meletakkan shilling RM150, tetapi harga bilik berbagai-bagai. Tidak boleh lebih daripada RM150. Ada harga bilik 3 star misalnya menawarkan harga RM120. Jadi yang bilik yang berharga mahal tentulah lebih baik segi sedia ataupun dari segi kemudahan yang ada berbanding dengan bilik yang harga lebih rendah. Dan ada yang mengambil harga bilik yang harga lebih daripada RM150. Mereka nak upgrade bilik yang besar. Mereka boleh melakukan demikian, walau manapun mereka perlu menanggung bayaran sepenuhnya, menanggung sendiri sepenuhnya bayaran bilik tersebut. Jadi sebab itulah kadang-kadang ada perbezaan dari segi servis ataupun keadaan di dalam bilik tersebut. Jadi saya difahamkan tadi yang di kuarantin tu dia ada website grup dia sendiri. Jadi membanding-bandinglah antara hotel sini dengan hotel sini. Sedangkan saya katakan tadi bahawa bilik tu berdasarkan harga hotel. Ya, kalau mungkin ada yang nak duduk di suite, by all means mereka boleh duduk di suite sekalipun dengan bayaran beribu-ribu, tapi dibayar oleh mereka sendiri, dan tentu saja biliknya lebih baik daripada bilik yang lain. Seterusnya adalah dari segi makanan. Ada yang dah rasa lama sangat 14 hari di hotel, mereka nakkan makanan lain, makanan daripada luar. Mungkin mereka nak ada makan fast food, makanan segera. Jadi dulu kita tidak benarkan, ya, tapi keputusan mesyuarat tadi kita benarkan. Ini bukan soal COVID positif atau negatif ni, ya, kerana dulu Kementerian Kesihatan bimbang kalau makanan luar tu boleh menyebabkan ada penyakit lain, mungkin ada food poisoning, keracunan makanan dan sebagainya. Jadi kita bersetuju, kita faham lama di dalam hotel tersebut selama 14 hari. Jadi kita bersetuju supaya mereka boleh membuat pesanan makanan daripada luar, tetapi mesti menandatangani. Aku janji bahawa mereka akan bertanggungjawab jika berlaku apa-apa sakit dan sebagainya akibat daripada makanan yang dibawa daripada luar. Dan kerajaan tidak akan dipertanggungjawabkan. Kementerian Kesihatan tidak akan dipertanggungjawabkan. Mesyuarat khas Menteri-Menteri pagi tadi juga telah meneliti dan meluluskan pembentangan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia
mengenai garis panduan aktiviti sukan dan ko-kurikulum sekolah yang akan berkuat kuasa pada 1 September 2020. Garis panduan ini merangkumi pelaksanaan aktiviti sukan dan ko-kurikulum sekolah secara bersemuka, termasuk latihan amali di luar bilik darjah bagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan serta sains sukan dan dalam keadaan yang terkawal. Antara garis panduan yang perlu dipatuhi termasuk mendapatkan kebenaran bertulis ibu bapa murid yang terlibat. Jadi ibu bapa mesti beri kebenaran sebelum mereka terlibat dalam aktiviti. Menggunakan bilik mandi persalinan dihadkan mengikut kapasiti. Ini antara yang kita luluskan. Memastikan penjarakan fizikal 1 hingga 3 meter bagi aktiviti statistik dan 3 hingga 5 meter bagi aktiviti dinamik. Peralatan perlu dibersihkan dan disanitasi. Jadi antara ko-kurikulum yang dibenarkan termasuklah aktiviti sukan. Bola sepak kita dah benarkan. Sukan bersentuh, physical contact ni kita benarkan. Hoki, badminton. Jadi aktiviti sukan ini kita minta supaya SOP yang dikeluarkan oleh MKN dan KBS Kementerian Belia dipatuhi. Jadi kita dapat laporan tadi daripada Kementerian Pendidikan dari segi psikologi kanak-kanak, pelajar-pelajar kita ni yang terpaksa berada dalam kelas, makan dalam kelas, tidak ada aktiviti luar, ianya memberikan kesan kepada kanak-kanak ini ataupun anak-anak pelajar-pelajar kita. Sebab kita sekarang ni kita benarkan mereka beraktiviti di luar tetapi di dalam SOP yang ketat, dan SOP standard yang lain perlulah dipatuhi. Dan insya-Allah pada mulai 1 September SOP yang detail ni akan dikeluarkan di dalam laman sesawang MKN dan juga Kementerian Pendidikan. Mesyuarat juga telah meneliti dan meluluskan pembentangan Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai garis panduan pengajaran dan pembelajaran amali, teknikal dan vocational yang juga akan berkuat kuasa pada 1 September 2020 ini. Garis panduan PDP, pengajaran dan pembelajaran amali, teknikal dan vocational melibatkan lebih 89 buah kolej vocational dan sekolah menengah kebangsaan dan sekolah menengah teknik. Antara garis panduan, selain daripada SOP standard, antara garis panduan yang perlu dipatuhi termasuklah menentukan bilangan murid berdasarkan kapasiti ruang, tempat dan peralatan amali dibersihkan dan disanitasi, murid bergejala tidak dibenarkan untuk mengikut amali dan banyak lagi SOP ketat yang lain, termasuklah dari segi guru, pelajar, kelas, kendalian dalam kelas dan sebagainya. Dan panduan yang lengkap ini boleh didapati di laman sesawang MKN dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia mulai 1 September 2020 juga. Selain daripada Kementerian Pelajaran, kita tahu yang TVET ini, pembelajaran TVET ini, technical dan vocational ini juga dilaksanakan oleh kementerian-kementerian yang lain. Sebagai contoh, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB. Mereka mempunyai Giat Mara yang mengendalikan kursus dan juga pembelajaran secara vocational dan teknikal ini. Begitu juga pihak swasta, ada banyak. Di bawah Kementerian Sumber Manusia pun ada latihan. Di bawah institut latihan mereka. Di bawah Kementerian Belia pun ada. Jadi SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan ini boleh diguna pakai oleh kementerian-kementerian lain ataupun agensi-agensi dan institusi-institusi yang lain. Terdapat banyak negeri telah
membuat keputusan. Beberapa negeri, saya tak nak sebut negeri, ada negeri, saya tak nak kata banyak negeri, mungkin tak banyak. Ada negeri-negeri yang membuat keputusan sendiri untuk membatalkan dan tidak membenarkan beberapa aktiviti perniagaan dan juga aktiviti sosial. Ada yang tak benarkan kedai gunting rambut, arahan tutup pada kedai rambut misalnya. Ada arahan taman permainan kanak-kanak tidak dibenarkan, mesti ditutup dan sebagainya. Dan ada negeri bercadang untuk berkenan menutup beberapa kampung-kampung tertentu, mungkin di bawah PKPD. Jadi saya memohonlah kepada negeri-negeri yang berkaitan, berkaitan, ada yang tak benarkan medical tourism masuk ke negeri mereka, sedangkan kita benarkan. Kita tidak ada arahan menutup gunting rambut, padang permainan, tidak ada. Jadi mohon kepada negeri-negeri yang berkaitan supaya merujuk dulu kepada mesyuarat khas menteri-menteri dari segi sama ada kita membenarkan ataupun tidak. Ini seperti yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Sarawak misalnya, apabila memohon kebenaran untuk menyekat rentas daerah, bukan daerah, daripada zon dia, merentas zon satu ketika dulu. Kerana apabila kerajaan negeri memperkenalkan sesuatu undang-undang, peraturan dan tidak diluluskan oleh MKN dan juga KKM, maka pelaksanaan undang-undang tersebut tidak boleh dikuatkuasakan. Pihak polis sebagai contoh untuk mengawal dan mengambil tindakan hanya mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan. Pihak polis akan merujuk kepada punca kuasa. Punca kuasa di bawah Kementerian Kesihatan, di bawah Akta 342 adalah federal. Jadi kalau mereka laksanakan, tindakan diambil, tindakan mereka sebenarnya boleh dicabar di mahkamah. Jadi sebab itulah saya harap kita perlu bekerjasama. Saya faham pihak negeri juga bimbang tentang kes-kes yang berkaitan dengan COVID di negeri mereka. Mereka concern perkara ini, mereka nak cepat dan sebagainya, walaupun tindakan undang-undang hanya boleh dilaksanakan di negeri tersebut jika diwartakan dan diluluskan oleh Kementerian Kesihatan melalui Akta 342. Jadi saya minta kita boleh bekerjasama dalam soal ini. Jadi saudara-saudari yang tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, COVID-19 masih berada di sekitar kita. Sebab itulah kajian terus melaksanakan arahan SOP dan sebagainya. Dan apa yang kita lakukan adalah untuk menjaga kepentingan semua rakyat. SOP yang ketat adalah untuk menjaga kesihatan keseluruhan rakyat kita. Jadi bukan kita nak membebankan mana-mana pihak. Sebab itulah apabila compound dikenakan RM1,000, tujuan kita adalah untuk melindungi individu tersebut dan juga melindungi masyarakat di sekitar mereka. Bukan tujuan kita nak membebankan mereka. Cuba bayangkan, bila dikenakan RM1,000 pun masih ramai yang melakukan kesalahan. Bayangkan kalau tidak ada ataupun dikurangkan daripada RM1,000. Saya takut lebih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang akhirnya memberikan kesan kepada individu tersebut dan juga masyarakat di sekitar mereka. Sebab itulah kerajaan setakat hari ini membuat keputusan tidak akan meminda Akta 342 untuk menurunkan kompaun yang dikenakan. Tetapi seperti yang saya katakan semalam bahawa walaupun ada kompaun ditetapkan, tetapi hak untuk merayu masih lagi kepada setiap individu dan hak mengurangkan adalah terletak kepada Kementerian Kesihatan. Jika dibawa ke mahkamah sekalipun, hak merayu masih ada kepada setiap yang dihadapkan ke mahkamah dan hak untuk mengurangkan atau tidak masih ada pada pihak magistrat dan sebagainya. Yang penting, signalnya adalah jelas bahawa kerajaan tidak akan berkompromi kepada mana-mana individu yang melanggar SOP dan melanggar peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan.
Oleh itu, kepada semua, seperti biasa, nasihat saya, amalkan kawalan kendiri untuk memastikan diri, keluarga dan masyarakat selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri, virus COVID-19 dengan mutasi D614J telah dikesan di negara ini. DG Kesihatan pun memaklumkan bahawa ia 10 kali ganda lebih mudah menjangkiti. Justru apa langkah awal kerajaan untuk berhadapan dengan situasi virus COVID-19 mutasi ini? Ya, apa yang dilakukan oleh kerajaan, yang pertamanya kontrol. Kontrol dengan memperkenalkan PKPD tadi, supaya dia tidak merebak lebih luas ke tempat lain. Dan setiap individu yang berada di dalam kawasan kawalan, kita membuat saringan. Misalnya di Kedah, di Perlis, Siva Gangga, kluster Siva Gangga. Daripada 7,000, 6,000 lebih sudah pun disaring, dan hanya dari segi jangkitannya, dari segi kadar jangkitan hanya 0.76%. Jadi kita lock awal. Mungkin seorang dua orang saja yang terlibat. Bila kita lock dan membuat saringan, kita boleh kontrol. Begitu juga dengan di kluster Tawar. Kita lock terus kawasan tersebut. Kluster di Johor, Hulu Tiram, kita lock terus. Ini yang kita lakukan. Ada je kes, lockdown kawasan tersebut supaya tidak merebak keluar, tutup terus, orang luar tak boleh masuk. Orang di dalam kawalan pun tak boleh keluar, jadi kita boleh kontrol. Dan keadaan ini dilihat berjaya. Kerana saya difahamkan selepas sampai hari ini, tidak ada jangkitan baru yang berkaitan dengan Siva Gangga ini. Yang dah positif, kita rawat dan tidak ada lagi. Selepas 6,000 lebih, 6,000 ini tidak ada positif lagi. Dan jangkitan pun seperti saya kata 0.76% saja. Jadi itulah tindakan kita, lock dan membuat saringan swab test kepada semua individu yang berkaitan. Dan kita juga kesan kontak rapat mereka walaupun berada di luar daripada kawasan tersebut. Okey? Kalau belum bunyi loceng, saya boleh benarkan. Dilaporkan bahawa sebuah hotel di Perak yang dipilih sebagai pusat kuarantin berkongsi bangunan dengan pusat membeli belah, dan ini mewujudkan kebimbangan di kalangan orang ramai. Dan bagaimana kerajaan mengendalikan perkara ini bagi memastikan ianya selamat? Okey, saya harap orang ramai tak perlu bimbang, ya. Sebab yang pertamanya yang PUS ataupun person under surveillance tu yang diletakkan di hotel tersebut, mereka adalah negatif. Selepas mereka mengadakan swab test yang pertama, bila yang positif terus dihantar ke hospital, dan yang negatif ditempatkan di hotel untuk menunggu 14 hari untuk test kali kedua hari ke-13. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila mereka masuk ke hotel, mereka tak boleh keluar. Mereka hanya berada di dalam bilik itu saja. Sebenarnya mereka ni lebih selamat daripada orang yang kita jumpa di luar hotel ni. Kalau kita pergi ke hotel untuk minum di coffee house, mereka ini tidak ada tentu, kita tak tahu sama ada mereka negatif atau positif sebab mereka tidak di swab test pun bila datang ke hotel untuk minum. Tetapi yang berada dalam bilik ini, mereka telah pun melalui swab test. Apabila negatif, barulah ditempatkan di hotel. Dan walaupun mereka negatif, mereka masih lagi tidak dibenarkan keluar pun. Jadi selamat. Jadi orang ramai tak perlu bimbang. Saya dengar di Sri Iskandar ada satu hotel, jadi orang takut, bimbang kalau menjangkitkan di luar. Sebenarnya tak timbul perkara seperti itu. Ya, kerana lebih selamat kerana mereka berada di dalam bilik hotel dan dikawal keluar masuk. Mereka tak dibenarkan keluar pun. Alright? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.